Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita petunjuk dan hidayah untuk beriltizam dengan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan kesihatan dan kekuatan untuk hadir dalam majlis ini adalah busyra, yang mana khabar gembira kepada kita apabila Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga, dan kita mengharapkan kita semua dipermudahkan nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran lepas kita telah menyelesaikan dalam surah Al-Insyiqaq, yang mana ianya merupakan gambaran hari kiamat dan beberapa arahan-arahan Allah ataupun peringatan-peringatan Allah kepada kita supaya kita sentiasa beristiqamah dalam mengikut agama ini. Apatah lagi kita berada di akhir zaman yang memerlukan kepada kekuatan ilmu untuk mengenali kebenaran dan kesesatan. Kerana Islam ini telah ditalabus ataupun dikelirukan dengan perkara-perkara yang mana menggerunkan kita. Kerana apabila sampai satu tahap, tuan-tuan dan perempuan, kita tidak mengenal pencipta kita seperti mana yang Rasulullah ajar, maka ia adalah sangat-sangat rugi, kerana ianya adalah masalah usul dalam agama. Bagaimana kita nak bertemu dengan Allah, kita tidak mengenal pencipta kita dengan sebaik yang mungkin. Maka adalah wajib bagi setiap peribadi untuk mengenali penciptanya. Adalah wajib bagi kita mempelajari mengenali pencipta kita dan beramal, beriman dan beramal dengan apa yang diarahkan oleh Allah dan ikut dan iltizam sampai hari kematian kita. Maka insya-Allah dengan ada kesungguhan kita dalam menuntut ilmu ini, mudah-mudahan Allah tidak akan menggugurkan kita daripada kalangan orang-orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada hari ini kita akan sambung di dalam tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Sahih Tafsir Ibn Kathir, di mana surah yang kita akan baca pada hari ini adalah berkaitan dengan surah Al-Mutaffifin. Ya, surah Al-Mutaffifin yang ianya merupakan surah yang ke-83 ayat yang ke-36. Ada 36 ayat, yang mana surah Al-Mutaffifin ini membicarakan satu persoalan yang berkaitan dengan perniagaan, ya, at-tijarah, perniagaan. Perniagaan ini termasuk satu perkara yang dituntut oleh syarak. Ya, ianya merupakan satu tuntutan fardu kifayah bagi mereka-mereka yang beramal dengan Islam dan ingin membantu umat Islam. Maka surah perniagaan ini adalah satu perkara yang dituntut oleh syarak untuk kita beramal dengannya, dan kita boleh mendapatkan siri fadilat-fadilat yang besar dalam perniagaan-perniagaan kita. Bukan sekadar keuntungan sahaja, tetapi termasuk juga ganjaran pahala sehingga kita boleh dimasukkan ke dalam syurga disebabkan perniagaan itu. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, jangan pandang remeh terhadap orang-orang yang melakukan fardu kifayah ini. Kerana fardu kifayah ini menuntut kepada kita untuk membantu orang-orang Islam. Maka oleh kerana itu kita dituntut. Okey. Sehingga kan Allah telah berfirman di dalam surah Al-Hajj, surah An-Nur yang berkaitan dengan perniagaan ini. Ya. Surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18, ayat yang ke-37.
Dan kita mengetahui bahawa Rasulullah SAW itu seorang peniaga. Ya, Rasulullah SAW adalah keluarga yang hidup dengan bisnes, perniagaan yang terkenal. Abu Talib, ya, perniagaannya yang sehingga dia pergi ke Syam, Syria sana, dan pergi ke Yaman. Sehingga Allah ceritakan dalam surah Quraisy bagaimana mereka berniaga ke utara dan ke selatan. Jadi perniagaan mereka ini, ya, di zaman itu menunjukkan bahawa mereka ahli perniagaan. Rasulullah termasuk di kalangan mereka ahli perniagaan. Bahkan Rasulullah berniaga lebih spesial daripada mereka. Kerana apa? Kerana kejujuran. Kejujuran yang ada pada Rasulullah dalam siri perniagaan. Sewaktu Rasulullah, ya, meniagakan barang dagangan Khadijah yang ditemani oleh Maisarah. Ya, Maisarah. Ya, laki ke perempuan? Maisarah tu. Ya, kat Malaysia? Perempuan kan. Laki. Maisarah lelaki. Saya pun confuse waktu kecil dulu. Pasal orang kampung Maisarah perempuan. Ya, ada seorang tu perempuan. Tiba-tiba, Rasulullah pergi dengan orang perempuan ke? Kan? Okey. Maka, bila dia menyaksikan bagaimana perniagaan Rasulullah SAW sehingga kan diceritakan kepada Khadijah, kenapa ia mendapat keuntungan yang berlipat ganda dari biasa. Maka disitulah datang perkara yang menarik. Khadijah terpikat kepada Rasulullah SAW. Itulah di antara sebab mengapa Khadijah, ya, berkahwin dengan Rasulullah SAW. Pun jadi perniagaan, ya, boleh menarik perhatian bila kita jujur, amanah. Okey, nanti kita cerita. Maka kita lihat kepada ayat ini dalam surah An-Nur ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati-hati dan penglihatan menjadi goncang. Okey, ini dia. Ayat yang menceritakan bagaimana kedudukan peniaga-peniaga yang terbaik. Ya, peniaga-peniaga yang terbaik, tak kira lah berniaga apa, yang mana Allah katakan lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli. Ini lelaki yang tujar, peniaga. Kita ni bukan peniaga, pembeli pun lalai. Solat pun terlepas kadang-kadang, ya, disebabkan membeli belah. Ya, ini di antara fitnah kita. Oleh kerana tu kena latihkan kita masuk waktu solat terus pergi solat dulu. Ya. Kat mall-mall alhamdulillah di Malaysia Allah berikan kemudahan, boleh katakan semua ada, ya, tempat solat. Nak solat ke tidak tu je. Okey. Jadi cuma bila kita menyaksikan perniagaan-perniagaan ini, Allah letakkan lelaki yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dan mengingati Allah dan dari mendirikan solat dan dari membayar zakat. Okey? Jadi mereka takut, keimanan mereka itu takut pada suatu hari, pada hari yang mana hati-hati dan penglihatan menjadi goncang. Okey, ini dia peniaga yang beriman. Oleh kerana itu bila seseorang itu berniaga bukan semata-mata nak mendapatkan keuntungan, tetapi mendapatkan syurga yang Allah janjikan untuk peniaga. Dia tak dijanjikan dalam bentuk ini pada yang lain, tetapi untuk peniaga. Kerana peniaga ni akan sibuk. Bila sibuk tu, kekayaan dia Masya Allah, ya, sibuk nak kutip duit, nak kumpulkan duit. Maka di situ ujian bagi peniaga. Lalu Allah asingkan ataupun Allah ceritakan sifat-sifat peniaga yang berjaya.
Tuan-tuan dan perempuan, ianya amat penting kita ambil perhatian. Kadang-kadang kita takut nak tutup kedai disebabkan apa? Ya, pelanggan tu banyak. Ya, kalau tutup orang, pelanggan tak datang. Kita masalah kita, minda kita rezeki dari pelanggan, bukan dari Allah. Lalu kita pun tak solat, lewatkan solat, mungkin solat dalam rumah, dalam kedai. Jadi perkara-perkara ini adalah satu perkara yang tidak sehat bagi peniaga, yang seharusnya dia faham rezeki dari Allah. Ya, berapa ramai orang tak ada kedai, ya, boleh jadi kaya raya dengan berniaga. Zaman sekarang, bila kita tengok PKP tutup, semua jadi businessman online. Tu dia, Masya Allah, dahsyat. Oleh kerana itu kita kena faham rezeki dari Allah. Jangan takut, Allah dah tuliskan rezeki kita dalam rahim ibu lagi. Setelah 120 hari kita dalam rahim ibu nak ditiupkan roh, telah ditetapkan kamu ada rezeki sampai kamu mati. Tetapi tawakal kita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, kita tidak bertawakal seperti tawakalnya seekor burung. Kita tawakal kita bos kita, ya, gaji tiap-tiap bulan, itu tawakal kita. Tetapi tawakal seekor burung, berjuta burung dalam dunia ni boleh hidup tanpa ada kerja. Ya, Rasulullah kata keluar pagi dalam keadaan kosong dan balik dalam keadaan penuh. Ini agak menarik. Bagaimana kita nak tawakal begitu? Macam pemandu teksi lah kan, Grab tu. Tawakal dia kalau ikut tinggi, ya, ada rezeki ada. Bila jumpa orang, di situ bermulanya rezeki dia. Begitu sebenarnya rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, apabila ayat ini mengisyaratkan sifat-sifat peniaga, yang mana peniaga ini adalah peniaga yang amanah, yang takut kepada Allah, sehingga kan bak kata satu sen pun dia berkira dari sudut takut orang terinaya. Itu puncanya. Takut orang terinaya. Bila saya menyaksikan syarah beberapa perkara yang berkaitan, kalau tak salah anak kepada Abdullah ibn Mubarak atau siapa di zaman tabi'in itu, ya, dia nak menimbang barang macam kita kilo tu kan. Sistem dulu tu, ya, boleh gambar ke? Orang Pakistan tahulah. Okey, sistem dulu tu, ya, daceng, sebut daceng lain cerita pula. Ya. Jadi dia ambil tu, tempat tu, dia ketuk-ketuk dulu. Lalu bapaknya tanya, apa yang kamu buat ni? Ya, saya takut, ya abati, saya takut, ya, debu-debu itu akan memberatkan barang yang kita nak timbang. Subhanallah, debu-debu yang berterbangan pun dia ambil kira kerana takut menjadi berat waktu menimbang, dalam keadaan dikatakan menipu kepada pembeli. Subhanallah, begitu sekali. Jangan terkejut. Sifat-sifat mereka ini kadang-kadang kita kata, Allah itu pun nak kira. Tak, mereka dalam keadaan iman mereka kepada Allah, takut kepada Allah itu menyebabkan mereka buat sampai kita pun tak jangka. Ya, lalu bapaknya berdoa kebaikan. Ya, kerana itu merupakan amanah. Itu dia. Dalam bab ini kita lihat, ya, peniaga-peniaga yang mana ayat ini mungkin kita memandangkan di zaman Rasulullah SAW. Tetapi zaman sekarang pun dikaitkan dalam bab ini. Nanti kita akan lihat beberapa syarah para ulama, ya, mutaakhirin, menceritakan dalam ayat-ayat ini bagaimana orang-orang yang bekerja di pejabat pun terlibat dalam bentuk penipuan ini. Okey, baik, kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Kecelakaan besarlah kepada orang-orang yang curang,
Iaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain lalu mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Okey, subhanallah. Ya, mukadimah yang cantik apabila diceritakan tentang peristiwa yang akan berlaku di akhirat kelak. Ya, na'udzubillah min zalik. Ia mencut perasaan kita dalam keadaan kita takut sebenarnya. Baik. Ibnu Katsir mengatakan kecurangan dalam timbangan dan takaran menyebabkan kecelakaan dan kerugian. An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Nabi tiba di kota Madinah, penduduk Madinah termasuk orang yang paling curang dalam menakar, hingga Allah menurunkan ayat wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Setelah ayat itu turun, maka mereka menakar dengan baik tanpa berlaku curang. Okey. Di antara perkara yang menarik, kita tahu bahawa perniagaan Rasulullah, ahli perniagaan, apabila dia sampai di Madinah, lihat ya bagaimana. Sedangkan pada waktu itu Madinah kebanyakan ya golongan Ansar, golongan Aus dan Khazraj, dan juga Yahudi. Ya. Tetapi terpasal kita kena faham, bila Rasulullah SAW berada di Madinah, dia bukan sebagai seorang Rasul semata-mata, tetapi dia adalah pemimpin. Dia adalah ketua negeri ataupun ketua Madinah pada ketika itu. Ya, berubah. Terpasal Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul amat cemburu kepada Rasulullah, disebabkan hari pelantikan dia itu sudah hampir, tiba-tiba Rasulullah datang. Ya, datang dalam bentuk hijrah. Maka orang lebih tertumpu kepada Rasulullah dan tidak tertumpu kepada Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Maksudnya dia dah nak jadi pemimpin, tiba-tiba datang Rasulullah terus terbatal. Ya, dia tak boleh jadi pemimpin dan orang mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin di Madinah dan juga Rasul. Oleh kerana itu dia mampu. Ya, kita menyaksikan dalam ayat-ayat Quran ataupun kisah-kisah hadis sirah, Rasulullah mampu ya berbicara dengan orang Yahudi begini. Dia bagi arahan. Sedangkan kalau ikut orang baru sampai nak bicara begitu, tak mungkin. Tetapi bila kita menyaksikan dalam sejarah, Rasulullah terus dilantik sebagai pemimpin Madinah. Ya, terus dilantik, yang menyebabkan orang Yahudi tergamam, terkejut dengan berlakunya perubahan yang begitu drastik, sehingga Rasulullah diangkat dan Rasulullah mentadbir. Tang situlah mereka mula melihat. Dan di antaranya kita tahu bahawa orang Yahudi ini di antara orang yang masyhur dalam siri perniagaan mereka. Dan termasuk jugalah penduduk-penduduk Madinah yang berniaga. Cuma mereka dalam siri perniagaan mereka, terutamanya orang Yahudi, mereka yang memperkenalkan, di antara yang bukan memperkenalkan tapi mengangkat sistem riba. Ya, kita masyhur dalam bab ini sistem riba. Ya, orang yang belajar protokol agak tahu kan sistem riba. Yang mana ianya merupakan satu sistem yang Allah istihar perang dalam Al-Quran dan tidak diistihar perang dalam bab-bab yang lain. Nampak tak? Ya, dalam surah Al-Baqarah tu Allah menceritakan, ya, Allah mengistiharkan perang dan para rasul mengistiharkan perang. Subhanallah. Tapi bila kita lihat, pergi ke Kuala Lumpur, kita tengok bank-bank riba macam mana. Ya, pada hari Rasulullah di Arafah meletakkan riba Abbas, riba, semua sistem riba di bawah kaki. Ya, tiba-tiba kita saksikan nun di tengah-tengah bandar seluruh negara, ya, bank riba yang naik. Ya, tengok Agro Bank, Maybank, apa lagi, Muamalat, apa Hong Leong, semuanya naik. Ya, merupakan fitnah, merupakan satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Ya, sistem riba adalah satu sistem yang berbahaya, sistem yang mana diperkenalkan, berarti hatta sistem keuangan kita pun adalah sistem riba yang kita tak boleh nak lari. Ya, tak boleh nak lari, nak buat macam mana? Ya, minta kepada Allah pengampunan dan minta Allah
tukarkan sistem ini. Ya, kita tak mampu. Ya. Hatta walaupun sebuah negara, dia tak mampu kalau dia sebuah negara semata-mata. Ya, dia memerlukan kekuatan. Dan orang berbicara tentang sistem dinar dan dirham, itulah sistem kita. Ya, ala kulli hal. Maka apabila Rasulullah SAW sampai di Madinah, dia menyaksikan orang-orang Madinah ni, di antaranya peniaga-peniaga Madinah, dia menipu dalam perniagaan dia. Ya, kami dulu di Pakistan kadang-kadang kita tengok dia jual carrot misalnya, ya, dia letak kilo kat situ. Okey, 1 kilo dia ambil carrot. Kan? Rupanya ada carrot tersekat dekat kilo yang belah sini. Berarti carrot yang terlekat tu berat, memberatkan kilo tu. Jadi dia berat kat sini tempat timbangan tu, yang ni jadi kurang lah. Paling kurang 1 carrot tu kurang. Ini merupakan satu kejahatan. Oi, dahsyat. Bila kita tengok dalam klip-klip video YouTube pun macam mana mereka menipu. Itu semua adalah peniaga-peniaga yang jahat. Na'udzubillah min zalik. Okey. Begitu juga, tak kira lah kita ni berniaga, oleh kerana tu setiap statement dalam nak berniaga tu, online ke tak online ke, mesti clear, kena bagi tahu sifat-sifatnya. Ini dia tunjuk video, Masya Allah, pengangkat kereta, ya, angkat mesin, kan. Sampai-sampai kat kita, mesin tak ada, tangan. Pasal saya terkena. Sakit kita kata dalam ni kita minta begini, dia bagi tangan punya dengan harga yang na'udzubillah. Ya, itu nama penipuan. Tuan-tuan dan perempuan mesti clear. Itu pasal dalam bentuk perniagaan ini, ya, kita melihat, ya, penipuan adalah satu perkara yang diharamkan, sehingga satu ayat ataupun surah Al-Mutaffifin membicarakan tentang peniaga-peniaga yang menipu. Bagus berniaga, tetapi berhati-hati. Ya, kena amanah, kena jujur. Ya, itu pasal Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat tentang suq, tempat yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Penipuan terlalu banyak di pasar-pasar. Murah. Memang murah, tapi barang tak berkualiti. Kan? Dah satu bab. Ini berlaku juga hatta di Mekah. Waktu kami, ya, kita menjadi mutawif, kita tahu dalam bentuk-bentuk perniagaan kurma tu. Ya. Penipuan. Dia cuba. Sampai satu ketika saya berfikir, baru kita nampak, kita rasa, pasal bila jemaah kata, Ustaz, kenapa ajuah ni begini? Dia mula. Kan? Ni mahal ni, tapi bentuk dia begini. Lepas tu kita pun tengok, fikir balik. Di situ kita. Tokek tu dia akan pegang mutawif ni, kan. Berbahaya kalau tak takut kepada Allah mutawif ini. Ya, dia perkenalkan, sedangkan benda tu tidak berkualiti. Apa nak jawab depan Allah? Okey. Selepas tu saya kata, waktu tu dia tak ada macam pergi kebun kurma, tak ada zaman tu. Dia zaman tu pasar kurma. Ya, lepas kejadian tu saya pun istihar, para jemaah saya takkan turun. Kerana mereka akan tangkap saya. Maksudnya pegang saya, suruh beli kawasan dia. Dan kita terpaksa berkempen. Lepas tu dia bagi tips. Tapi saya kata saya takkan buat. Pilihlah sendiri. Lepas tu bila mereka turun tu, dia cari mana mutawif ni, tak ada. Kita duduk mengendap ke atas. Dah habis tu baru kita turun. Terpaksa. Ya, na'udzubillah. Okey, dalam bab ini juga berkaitan dengan perniagaan ini, kita menyaksikan apabila Rasulullah SAW menegur, dan di kalangannya sudah tentu orang-orang yang beriman, ya, terus mendengar arahan Allah ini, as-sam' wa ta'ah, mereka tinggalkan perkara-perkara yang tak baik ini. Ya. Okey, jadi perniagaan di zaman sekarang begitu juga. Apa juga tidak boleh menipu. Itu boleh kita tanya pada diri kita. Betul ke tidak? Amanah ke tidak? Tu dia. Penting. Dalam perniagaan ini, diri kita ni amanah ke tidak? Macam mana kita waktu nak jual, nak dapatkan keuntungan? Ya, nak dapatkan keuntungan. Cara yang tak betul ke? Cara yang betul ke? Kalau cara yang betul, tak menjadi masalah. Oleh kerana tu, apabila seorang dalam kisah Saidina Umar yang berjalan di tengah malam, kita tahu, ya, Saidina Umar berjalan di tengah malam bukan nak pergi kedai mamak ke tak. Ya, dia nak pergi nak tengok keadaan masyarakat Madinah. Dan apabila dia sampai satu ketika, dia hampir-hampir waktu subuh, dia pun berehat di sebuah rumah. Ya, di sebuah tepi, maksudnya macam mana, di tepi dinding sebuah rumah dia berehat kejap.
Tiba-tiba dia terdengar pergaduhan dua orang dari rumah tersebut. Seorang anak dan seorang ibu. Itu biasalah kita kalau ada anak perempuan dengan mak tu kadang-kadang bergaduh. Ya. Tetapi pergaduhan ini bukan pergaduhan yang sebarangan. Apabila mak tu mengatakan, wahai anak, isikan air ke dalam susu. Tahu, kita dengar cerita tu kan. Tambahkan sikit air ke dalam susu. Lalu anak kata, ya ummi, wahai ibu, tak boleh tu, itu tipu. Alah, tak apa. Umar bukan tahu. Kan? Umar mendengar. Lalu anak mengatakan, ya ummi, kalau Umar tak tahu, Allah tahu. Tu dia kemuncak, subhanallah. Kalimah tauhid yang keluar daripada seorang anak yang soleha, takut kepada Allah. Ya ummi, kalau Umar tak tahu, tetapi Allah tahu. Ini amat penting. Nampak tak? Apa berlaku? Ini yang menarik. Apa berlaku? Umar camkan rumah tu. Lalu dia balik, bertemu dengan anak-anaknya. 3 atau 4 orang. Dia panggil, wahai anak aku mendapati seorang gadis yang takut kepada Allah, yang bertakwa, yang baik. Aku lihat, siapa di kalangan kamu yang ingin berkahwin dengan dia? Wah, tu dia, bapak tawarkan kepada anak. Kita nak tunggu bapak tawar, jangan harap. Ya, kerja dulu, dia kata. Kan? Kamu tak kerja lagi. Banyak cakap, jangan begitu. Ya. Seorang bapa wajib ketengahkan benda-benda yang begini. Apatah lagi jika mendapati yang Rasulullah kata, idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika didatangi kepada kamu orang yang baik agama, baik akhlak, maka kahwinkan. Jadi dia melihatkan baik agama, tauhid dia clear, dan baik akhlak, maka dia offer kepada anak-anaknya. Kemudian anak-anak diam. Lalu Umar katakan sekali lagi, siapa di kalangan kamu yang aku ingin kahwinkan dengan budak tu? Kalau kamu semua tak mau, aku akan kahwinkan untuk diriku. Masya Allah. Ada berani. Okey. Lalu angkat tangan salah seorang anak dia, mengatakan, aku ya abati, wahai bapakku, aku akan kahwin. Masya Allah. Dan kahwinlah. Siapa dia tu? Daripada anak yang soleh ini muncul jaluran yang masyhur. Setelah 2-3 generasi, itulah Umar Abdul Aziz. Ya, pemimpin yang menjadi satu pimpinan yang dahsyat pada satu ketika dahulu yang dikatakan mirip kepada Khilafah Ar-Rashidin. Umar Abdul Aziz, ya, lahir daripada zuriat ini. Nampak tak? Oleh kerana tu, ya, subhanallah, menunjukkan ketakwaan dalam siri perniagaan ini akan mengangkat darajat yang begitu tinggi yang seharusnya kita, masya Allah, ikut. Ya, tapi sayang, ya, ramai yang bila disebabkan dunia, mereka jadi lain. Okey, maksud dari berlaku curang di sini, ia bertindak sewenang-wenang dalam takaran dan timbangan, baik dengan menambahnya jika diterima dari orang lain maupun dengan menguranginya jika dilakukan untuk orang lain setelah dia menjanjikan kerugian dan kehancuran atas mereka, iaitu dengan wail, kalimah wail, celaka. Lalu dia berfirman menjelaskan sifat-sifat mereka. Okey, Allah menceritakan mukaddimah kepada Rasulullah dan manusia ataupun para sahabat, dan untuk kita juga kalimah wail, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang menipu dalam perniagaan. Mukaddimah yang diambil perhatian kepada semua ahli peniaga. Ya, tak kira siapa lepas ni, ya, berniaga online ke offline ke, apa juga bentuk-bentuk yang ada perniagaan, mesti clear dan mesti ada takut dalam hati kita kalau kita nak mengikuti dalam surah An-Nur, lelaki yang tidak pernah leka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah ceritakan, menjelaskan sifat-sifat mereka di dalam alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu orang yang apabila menerima takaran dari manusia, yakni dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Okey, untuk part dia, bahagian dia nak cukup, mesti bagi cukup. Tak cukup, dia nak bergaduh je. Ya, apa tak cukup? Mula marah.
Apa tak cukup sifat-sifatnya, mula marah. Okey? Itu dia. Tak ada bertolak ansur. Sikit pun tak bertolak ansur. Itu hak lah. Kita tak menjadi masalah. Yang menjadi masalah lepas tu, apa dia? Allah katakan di sini, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakarkan atau menimbangkan untuk orang lain, mereka menguranginya. Yakni tidak memenuhi hak orang lain dengan sempurna. Hak dia nak sempurna. Tapi bila bagi hak orang lain, dia cincai je. Maka di situ ada masalah. Ya. Maka di situ ada masalah. Yakni mereka ini termasuk dalam orang-orang yang akan dicelakakan. Tuan-tuan dan perempuan ambil perhatian dalam bab bagi peniaga-peniaga. Kita ni pun peniaga juga. Ya, banyak peniaga ni. Peniaga ala kadar. Okey, mana dan je peniaga kan. Baik. Jadi ambil perhatian kerana apa? Kerana kita takut tersilap sedikit. Oleh kerana tu, subhanallah, hak manusia ni lain. Dengan hak Allah, kita boleh beristighfar. Tetapi hak manusia ni nak kena bagikan balik jika tersilap itu yang menjadi masalah. Oleh kerana tu, dalam siri taubat kita dengan Allah senang. Istighfar, betul-betul bertaubat, settle dah. Tetapi bila berkait dengan orang, maka di situlah akan ada kerugian. Yang mana kita nak kena jumpa dia, nak kena minta maaf. Kalau bak harta nak minta halalkan. Nampak tak? Dia berturutan semua tu. Dan apatah lagi jika seorang itu peniaga yang mana dia termakan harta manusia yang berbagai-bagai, yang dia tak dapat nak cover, nak kenali semua orang tu. Maka macam mana dia nak berhadapan tu? Ya. Wallahu a'lam. Melainkan dia bertaubat. Ya, dia bertaubat. Okey. Jadi dalam ayat ini, apabila Allah mengatakan, yakni tidak memenuhi hak orang lain dengan sempurna, alangkah baik jika kata kalu dan kata wazanu dijadikan transitif sehingga dhamir hum, mereka dalam keadaan. Okey, ini dalam kaedah bahasa lah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar berlaku adil dalam menakar dan menimbang, sehingga Allah berfirman di dalam surah apa ni? Ya, Allah berfirman, wa auful kaila idza kiltum. Okey, wazinu bil qistas. Okey, dalam ayat ini menceritakan dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dalam surah Al-Isra. Okey, dalam ayat ini menceritakan ada satu kaum dahulu yang telah melakukan perkara yang lebih kurang, ya, dalam penipuan siri perniagaan dia. Siapa dia? Zaman Nabi mana? Nabi Syuaib. Ya, zaman itu dah mula perniagaan dia adalah perniagaan yang menipu. Perniagaan yang menipu. Ya, subhanallah, kadang-kadang bila kita fikir balik, dahsyat. Peniaga ni memang kena terperinci. Misalnya dia kata dia letak apa dalam ingredient dalam makanan, dia kena perincikan. Tak boleh tipu walaupun satu. Ya, kena pula macam saya ni, nak makan kena tengok ada gula, alamak tak boleh, dah kena tolak dah. Kalau dia tipu, kencing manis naiklah kita. Nak buat macam mana? Ya. Oleh kerana tu sekarang bila tengok tu, tengok ada tak gula, tak ada kena tolak. Kalau ada kena tolak. Sabarlah, dah hari tua, macam mana nak buat? Okey. Tapi nak menceritakan dia kena perinci. Kalau tidak, dia akan berhadapan dengan penipuan. Maka berhadapan dengan neraka yang disebutkan ini. Okey. Kemudian, dan Allah berfirman lagi, wa auful kaila wal mizan bil qist, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan sempurnalah takaran timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupan. Okey, surah Al-An'am. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita adalah satu kewajipan bagi mereka-mereka yang berniaga. Cuma di dalam penafsiran ini terkait, kalau tak salah saya, yang pernah saya baca dari Syekh Saleh Husaimin mengingatkan, ianya tidak semata-mata dalam bentuk perniagaan, tetapi termasuk dalam petugas-petugas yang bekerja dengan syarikat,
dengan kerajaan ke? Ya, kerana apa? Dia berkaitan dengan urusan kerja mereka dengan bos mereka ataupun dengan dengan orang yang bertanggungjawab dalam bab itu. Kenapa? Bila dia menipu dalam kerja dia, seperti buang curi masa, ataupun seperti setengah orang bila ini hak kerajaan, tak apa, dia ambil pen, ambil kertas ke, dia ambil. Semua itu merupakan perkara yang berbahaya sebenarnya. Sehingga mendapat izin baru dibenarkan. Kalau bos atas tak izin, tak boleh. Arti kita curi walaupun sebatang pen. Dahsyat. Dan penafsiran itu agak menarik. Ya. Ianya merupakan satu amanah yang diamanahkan. Kalau bos dia tahu kamu ni ambil tanpa izin, ya, bawa balik pula tu, ya, maka ianya merupakan satu pengkhianatan seseorang pekerja dengan tuannya. Nauzubillah. Ya, bukan senang tu. Ya, satu benda amanah. Oleh kerana itu kita menyaksikan generasi 3 kurun yang terbaik memang amanah. Yang kita cerita tadi, anak tu nak meniaga pun diketuk-ketuk supaya debu-debu itu tidak memberatkan. Begitu sekali. Ya, subhanallah. Baik. Jadi di sini Allah Ibnu Katsir mengatakan dalam bab menakuti orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran dengan kebangkitan menghadap Rabb semesta alam. Ya, kalimah yang agak menarik dikatakan Rabb, Tuhan. Kalimah ini bila saya membaca Rabb, ianya bukan sebarangan. Ya, yang meletakkan Allah itu maha berkuasa. Allah itu akan menghukum kita dengan hukuman yang menggerunkan. Okey? Kemudian Allah berfirman mengancam mereka, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Tidakkah mereka itu mengira bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita akan dibangkitkan pada hari yang besar. Kita semua akan dibangkitkan pada hari yang besar. Amanah masing-masing, takut kepada Allah. Oleh kerana itu pada hari ini merupakan hari peringatan kepada kita. Perkara yang dah lepas cukup istighfar, ya, kembali kepada Allah. Tetapi perkara yang akan datang yang menjadi isu bagi kita, adakah kita selamat daripada perkara-perkara yang tak baik ataupun bagaimana? Kerana ayat ini amat menggerunkan apabila Allah mengatakan, tidakkah mereka itu mengira bahawasanya sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Subhanallah. Ia merupakan satu perkara yang menakutkan. Kita akan dibangkitkan. Dosa kita terlalu banyak. Allah akan buka satu persatu. Allah akan buka satu persatu. Allah maghfir lana dzunubana. Allah maghfir lana dzunubana. Allah ampunkan dosa kita. Allah ampunkan dosa kita. Ya, subhanallah. Auzubillah. Yakni apakah mereka tidak takut kepada kebangkitan di hadapan Zat yang Maha mengetahui segala rahsia dan semua yang tersimpan di hati? Pada hari ketakutannya sangat besar, kengeriannya tidak terperikan, juga perkara yang amat dahsyat. Siapa yang rugi pada hari itu, maka ia dimasukkan ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Tuan-tuan dan perempuan, pertama kita beriman dengan ayat ini, yakni kita yakin dengan apa yang Allah ceritakan, bahawa kita akan dibangkitkan pada hari yang besar ini. Subhanallah. Kita akan dibangkitkan. Lalu Allah meneruskan dalam ayat ini, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Selanjutnya Allah berfirman, iaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan Allah, Rabb seluruh alam semesta. Maka kita akan berhadapan dengan Allah. Waktu itu kita tidak tahu bagaimana kedudukan kita. Walaupun ustaz belum tentu selamat, walaupun tok syekh, walaupun siapa. Ya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalimah yang diberikan oleh Sayyidina Umar, ucapan yang cukup cantik, yang Sayyidina Umar mengatakan, hisablah diri masing-masing sebelum kamu dihisapkan. Yakni persediaan kita untuk bertemu dengan Allah yang makin menggerunkan bagi orang-orang yang sudah sampai usia-usia yang menakutkan.
Perjalanan kita akan kita hadapi. Hari ini kita tak akan merasa apa-apa kerana kita tak alami di alam barzah bagaimana. Kita tak alami di alam akhirat. Allah ceritakan siap-siap. Ini dia keadaan sana. Tapi kita masih lagi tidak dapat menggambarkan. Tetapi iman akan menggambarkan perkara ini menakutkan. Dan perkara ini boleh dipandang dari beberapa sudut. Tetapi jangan tinggal keimanan kita memandang dari sudut keimanan. Bahawa hari ini adalah hari yang besar. Hari yang kita akan berdepan dengan Allah. Pada hari itu, yaumatublas sarair, hari yang akan membuka rahsia-rahsia kita daripada kita balik sampai kita mati. Dia akan buka apa juga rahsia yang kita sembunyi kepada orang, apa juga rahsia yang kita sembunyi dalam hati kita, Allah akan buka. Dia ada isu bila dibukakan. Adakah buka kepada orang ramai? Perasaan malu akan berlaku. Adakah buka untuk kita sahaja? Sebagai nak dibicarakan untuk dihisap. Kalau dibuka di khalayak ramai, kerana ada ya golongan yang akan dibuka di depan orang ramai, waktu itu ialah merupakan keaiban. Aib. La Ustaz Fadil macam ni dulu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Minta Allah lindung. Minta Allah lindung. Allahu Akbar. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ada perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita dari diaibkan di sana. Ini di antara sifat orang yang berdosa, diaibkan. Ya. Oleh kerana itu kalimah seperti yang Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya, jika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang perlu aku buat? Kalimah itu bukan kalimah kosong sebenarnya. Kalimah itu adalah kalimah yang dahsyat. Apabila Rasulullah kata, quli, katakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalimah ini adalah kalimah yang diajar oleh Rasulullah. Tak payahlah kita bawa kalimah hasbi rabbi jalallah ke kalimah apa lagi yang datang entah mana daripada Tok Syekh alam mimpi mereka. Kalimah yang datang daripada Rasulullah confirm maknanya adalah perkara yang terkandung dalam kalimah itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Kalimah afu, apabila ulama membahaskan, Rasulullah ajar, Allahumma innakal afu. Sesungguhnya engkau maha pengampun. Pengampun yang bagaimana? Ghaffar pun pengampun. Tetapi pengampunan ini, innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ulama katakan, ya, bila kita masuk mahkamah, okey, bukan politik ya. Kita masuk mahkamah, semua maklumat ada dalam ni. Dan bila ditetapkan, diputuskan, maka dikatakan kamu pernah melakukan kesalahan gini, disimpankan. Maka tiba-tiba berlaku ya perbuatan dia kali kedua, setelah 10 tahun dibuka, oh dia ni pernah ada kes di dalam mahkamah. Dibukakan. Tetapi kalimah afu ini yang maksudnya Allah ampunkan aku dan padam semua maklumat kesalahan aku. Tu dia. Ya, ulama membahaskan padam maklumat. Maksudnya bila ditulis tu diminta padam ataupun ambil dibakar. Maklumat dah tak ada. Kesalahan, semua kesalahan-kesalahan kita dihilangkan. Maka itu yang kita nak. Maka itulah yang kita nak. Kalimah itu bukan kalimah sebarangan yang Rasulullah ajar pada malam Lailatul Qadar. Ya, untuk kita dihapuskan dosa dan didelitkan, ya, dihilangkan semua maklumat kesalahan kita. Maka jangan buat lagi. Kemudian yang kedua, cara kita nak menutupkan aib kita, maka jangan buka aib saudara kita. Simple je. Jangan nak cerita hal peribadi kawan-kawan kita, ya, saudara kita dalam bentuk keburukan. Nak burukkan kawan kita, nak buruk si fulan, nak buruk orang-orang tertentu. Tak boleh. Kenal tak kenal, jangan. Kalau kita tak tahu, diam. Kalau tidak teruk, kita akan diburukkan di sana. Maka siapa yang menutup rahsia, keaiban kawan dia, tak kiralah bentuk keaiban yang mana, kecuali kalau perlu diceritakan. Itu tak apa. Dia tu kaki pembohong betul-betul. Okey, itu lain. Pencuri, itu lain. Datang orang nak meminang, tanya. Macam tu. Kan, tanya. Itu pun kena jawab dalam bentuk berhati-hati. Macam mana anak dara tu? Dia. Kita pun jawab, Allah dia tu. Merbahaya. Kalimah tu dah bahaya. Kalau dia tak reti masak, cakap je.
Dia tak berapa nak pandai masak. Habis dah. Jangan kata pernah masak nasi hangit, la ilaha illallah. Orang buat gulai durian, dia bantai gulai terpoyak. Gulai durian. Orang buat pengat durian, dia buat gulai terpoyak. Itu cerita tambahan yang tidak dibenarkan. Nak cakap sikit je. Itu dia. Itu adab dia. Kalau tak, letih. Okey, Abu Talha, garu kepala. Baik. Di dalam ayat ini, apabila Allah mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahawa Nabi bersabda, ya subhanallah, ini salah zihabiyah yang dikatakan salasilah hadis yang bertaraf emas, yang diriwayat Malik orang yang jujur, Nafi' tabi'in, terus Ibnu Umar. Tiga ni saja, lepas tu Rasulullah. Dahsyat ya, dalam bentuk sanad yang begini kuat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunaihi. Maksudnya, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan Tuhan semesta alam, hingga salah seorang mereka tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai batas kedua telinga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Malik dan Abdullah bin Aun. Mereka berdua meriwayatkan dari Nafi'. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim. Kedua-dua tersebut, ya, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad yang meriwayatkan dari Miqdad, yakni Ibnu Aswad Al-Kindi, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dengan maksudnya, pada hari kiamat nanti matahari didekatkan pada manusia hingga jarak sekitar 1 ataupun 2 mil, 2 batu. Lalu baginda bersabda, lalu matahari menyengat mereka hingga keringat mereka sesuai dengan ukuran amalan mereka masing-masing. Ada yang keringatnya sampai batas kedua tumitnya, ada yang keringnya sebatas kedua lututnya, ada keringatnya sampai kedua pinggangnya, batas pinggangnya, dan ada sampai ke lehernya. Hadis juga meriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi. Okey, jadi dalam hadis ini mengisyaratkan satu peristiwa apabila kita dibangunkan di mahsyar. Pertama sekali, ini kita tak tahu susunan bagaimana selepas kita dibangunkan, ya, bagaimana kedudukan kita, ya, adakah kita bertemu yang seperti mana hadis menceritakan kita mencari Nabi untuk menyelesaikan masalah kita, ataupun terus kita dalam keadaan yang begini. Apa dia? Tapi yang penting kita bangun dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian dan tidak berkasut, dan setinggi Nabi Adam alaihissalam, ya, pada waktu dijadikan 60 hasta. Lepas tu berubah mengikut amalan masing-masing. Okey. Di dalam hadis ini mengisyaratkan pada hari kiamat nanti matahari didekatkan. Ya. Matahari ini bukan matahari yang ada sekarang, tetapi sifat matahari itu adalah panas yang didekatkan dengan jarak 2 batu ataupun 1 batu. Batu itu dikira dari sudut orang Arab ke kita, wallahu alam. Tapi sudah tentu Rasulullah membicarakan dalam bentuk orang Arab. Tetapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, bila Rasulullah membicarakan, saya suka dalam bab ini, pertama beriman, jangan bicara banyak. Ya, jangan kata macam mana, ya, macam itu bukan urusan kita. Tetapi kita tahu bahawa ini adalah hadis yang sahih, wajib diimani, dan wajib kita ada perasaan takut. Apabila jarak itu dekat, oleh kerana itu memainkan peranan bagi kita memahami 7 golongan yang akan mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman dari panas matahari ini. Disebabkan hadis ini juga menceritakan apa yang berlaku pada kita nanti adalah disebab amalan-amalan kita. Pengkhianatan kita kepada Allah bagaimana? Ya, kita khianat Allah dari sudut rahsia ataupun tidak rahsia, besar ataupun sedikit, maka di situ akan ditunjukkan. Hari ini kita tak nampak, ya, kita tak terasa pun kalau kita, ya, melakukan kejahatan. Tuan-tuan dan perempuan, satu sistem yang Allah letakkan, dia akan ukur kita mengikut dosa-dosa kita. Pusinglah macam mana nak kata aku tak berdosa, tapi di sisi Allah
tetap ada. Ini ukuran yang agak menarik. Saya agak menarik. Bila katalah, alah saya tak makan gula, tak apa, tak ada. Cik, kononnya. Bila sukat tu dia. Ya, 15, 20, 27. Auzubillah. Nak tipu apa? Kamu tak makan gula. Tak, ni sukatan. Nak cakap apa? Agak menarik ya. Satu benda yang kita nak tipu, itu terutamanya orang yang kencing manis lah. Dia tak boleh nak tipu. Ya, dia tipulah macam mana doktor cek-cek ada gula. Tahu-tahu ke hospital kena belah kaki. Ya. Okey, jadi sukatan itu kita lihat bagaimana sukatan orang-orang, matahari menyengat mereka hingga mereka keringat sesuai dengan ukuran amalan mereka masing-masing. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, selamatkan diri kita dengan akidah yang betul. Asas ini jangan tinggalkan. Pastikan akidah kita mengikut Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa 3 generasi yang terbaik. Ini asas. Kalau ini problem, dia akan berhadapan dengan semua masalah. Ya, dosa-dosa kita ini akan berhadapan bermula daripada akidah yang tak betul. Bukan kita nak kata ni, tetapi ianya hakikat bahawa akidah yang salah ini yang menyebabkan kita termasuk dalam golongan 72 yang sesat. Akidah yang salah ini yang menyebabkan amalan kita diterima ataupun tidak, ya, disebabkan akidah salah tertolak. Disebabkan akidah yang salah, walaupun berselawat berjuta kali, walaupun solat begitu dahsyat, seperti mana yang dilakukan oleh Khawarij yang Rasulullah isyaratkan pada para sahabat, ya, kalau kamu melihat dahi-dahi mereka, kaki-kaki mereka bengkak disebabkan tahajud, bertahajud pada malam hari sampai bengkak-bengkak kaki, amalannya hebat. Berpuasa seperti puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, amalannya hebat. Tetapi Rasulullah mengatakan kalbun min kilabin ahli nar, anjing di antara anjing ahli neraka. Nampak tak? Amalan akidah tu penting. Jangan pandang main akidah ini. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad dan para sahabat beriman, mereka akan mendapat petunjuk. Kalau tidak, fa innahum fi syiqaq. Mereka akan dalam kesesatan, kehancuran. Maka wajib. Maka bila akidah dah betul, di sinilah datang amalan-amalan lain yang akan membantu kita, ya. Ya, kalau ada dosa pun mungkin kita akan menyaksikan dalam hadis ini mengatakan ada yang keringatnya sampai sebatas kedua tumitnya. Ya. Kedua tumitnya berarti dia ada dosa. Ada yang tidak ada dosa tu maksudnya diampunkan, maka dia tidak adalah keringat peluh tu. Okey. Ada yang keringatnya sebatas kedua lututnya. Ya. Peluh tu dia naik. Kita tak boleh nak gambar. Ya. Tapi saya beriman. Cuma saya pernah tengoklah satu video apa ni, dia iklan. Ya, iklan tu iklan perempuan lah. Kononnya dia peluh tu sampai naik sampai ke sini ke gambar. Saya tengok agak tertarik, teringat dalam bab ini. Ya. Setiap orang akan kena. Walaupun dia berdekat dengan kita ke, bagaimana? Saya beriman, saya tak banyak bicara dalam bab ini. Saya boleh gambarkan, ya, masing-masing akan kena. Nafsi. Maka dia naik. Ini di antara orang-orang yang berdosa. Kemudian ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya dan ada yang sampai ke leher, ya. Ada yang sampai ke leher. Ini di antara satu riwayat, yang mana riwayat yang sebelum tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pada ketika semua orang bangkit berhadapan Tuhan semesta alam hingga salah seorang mereka itu tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai batas kedua telinganya. Lalu Rasulullah membuka mulut dan mengisyaratkan tangannya, ya, seolah-olah keringat tu dah sampai ke sini, ya, sampai ke mulut. Dia terpaksa macam orang nak lemas, ya, orang yang dah tenggelam tu dia melompat-melompat sambil mengangakan mulut, air tu dah sampai situ. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kalaulah mereka orang yang boleh hancur, binasa, maka mereka akan binasa. Tetapi bila mereka dibangkitkan, ya, kali kedua, berarti mereka ini tidak akan binasa, sama ada ahli syurga untuk selama-lamanya ataupun ahli neraka, na'udzubillah min zalik, untuk selama-lamanya. Okay? Jadi ini dia gambaran yang Allah ceritakan pertemuan kita di depan di hari akhirat kelak,
ya, ianya merupakan perkara yang menakutkan. Minta lindung kepada Allah, minta Allah ampunkan dosa kita, minta Allah clearkan akidah amalan kita supaya kita berada di atas manhaj yang betul, supaya kita tidak mendapat keringat yang begini walaupun sedikit, ya. Kenapa? Kalau ada keringat sedikit itu dosa, ya. Nauzubillah. Dalam kitab Sunan Abi Dawud disebutkan bahawa Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dengan berbagai kesulitan di hari kiamat. Dalam riwayat diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawa mereka dibangkitkan berdiri selama 40 tahun, ya, sambil mengangkat kepala mereka ke langit. Tidak ada seorang pun yang memperdulikan mereka. Keringat telah meliputi semua orang dari orang derhaka sampai orang yang baik yang berbakti kepada Tuhannya. Okey, ini di antara riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Jarir. Namun kita baca dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Nasa'i Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah memulai salat malam, beliau mengucapkan doa iftitah dengan membaca takbir sebanyak 10 kali dan mengucapkan tahmid sebanyak 10 kali, mengucapkan tasbih sebanyak 10 kali, beristighfar sebanyak 10 kali, dan beliau berdoa, Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya Allah, ampunilah aku, tunjukilah aku, berikanlah aku rezeki, dan jadikanlah aku sihat walafiat. Nak menceritakan kalimah yang menarik, Rasulullah orang yang maksum pun mengatakan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku. Ya, apatah lagi kita, ya, seharusnya kita pun kena beristighfar dengan banyaknya. Okey. Jadi hadis ini kita dah baca mengisyaratkan kefahaman kita bahawa kita akan berdiri di depan Allah. Dia ada peringkat-peringkatnya. Bila dibangunkan, ini di antara perkara yang menarik jika riwayat At-Tabari ini kedudukannya hadis sahih, maka kita akan berdiri di depan Allah dalam keadaan menunggu-nunggu. Ya, kita takkan dilayan. Apabila mahsyar itu, bagaimana bentuk mahsyar? Dia seperti padang yang luas yang berwarna keperakan, silver. Ya, tidak ada tanda, tak ada signboard, tak ada bukit, tak ada sungai, tak ada, luas. Oleh kerana tu manusia pada ketika itu tak tahu nak ke mana. Semua rasa takut, nak pergi lain daripada tu takut. Mereka berkumpul sambil menunggu. Ya, kalau ikut riwayat tu mengatakan berapa tahun? Ya, lama. Namun dalam hadis yang berikutnya, waktu itulah mereka mengatakan, siapa kita boleh mengadu, yang boleh kita jumpa untuk menyelamatkan kita dari tempat yang celaka ini. Di situlah bermula, ya. Orang-orang yang tertentu akan mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman, ya, 7 golongan yang terbaik. Dan ada yang juga dapat dalam bentuk yang lain, syafaat-syafaat yang mula datang, seperti syafaat membaca Al-Quran, syafaat membaca surah Baqarah, surah Ali Imran, berbagai-bagai syafaat mula datang, ya. Tetapi kita menyaksikan syafaat yang mula sekali adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma yang mana syafaat itu khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan dan tidak diberikan pada nabi-nabi yang lain, yang dikatakan maqamum mahmudah. Yang kita doa lepas azan tu, maqam mahmudah, itulah dia, maqam syafaat yang istimewa ini. Yang mana mula kita pergi kepada Nabi Adam, yang minta, ya Abuna Adam, wahai Adam bapa kami, sesungguhnya kamu mempunyai keistimewaan, kamu dijadikan oleh Allah dengan tangannya, kamu dijadikan oleh Allah begini, diterangkan, maka tolonglah bebaskan kami dari keadaan azab kami di mahsyar. Lalu Nabi Adam kata apa? Aku tak mampu. Kenapa? Aku ada salah dengan Tuhanku. Kes makan buah khuldi itu, yang dikatakan buah khuldi. Okey. Pergilah kamu kepada Nuh, dia adalah Rasul yang pertama. Pergi kita kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan kita minta kepada Nabi Nuh, dan kita memuji waktu itu dengan pujian yang disebutkan dalam hadis, bahawa kamu Nuh adalah Rasul yang pertama. Lalu Nabi Nuh mengatakan, aku tak mampu membantu kau, kerana aku ada kesalahan aku. Sebab kes doa anak dia tu. Pergilah kamu kepada Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Maka pergi kita pada Ibrahim dan kita puji dia. Dan Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku malu pada Tuhanku, aku ada kesalahan.
pergilah kamu kepada Musa. Ini adalah ulul azmi yang disebutkan, nabi-nabi yang mempunyai kekuatan tersendiri. Okay. Pergi kepada Nabi Musa, pun Nabi Musa dipuji. Kenapa? Dia termasuk kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Lalu dipuji-puji, Nabi Musa mengatakan, aku malu kepada Tuhanku, aku tak mampu. Kata, pergi kepada Isa. Maka kita pun pergi kepada Isa, dalam benda yang sama pun Isa menjawab, aku tak mampu. Dan akhirnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah terjadi syafaat yang uzma, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka inilah kelebihan Rasulullah yang mana kita mengharapkan mudah-mudahan kita bersama dengan, ya, rombongan yang terbaik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sampai di sini, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Allah ampunkan dosa kita semua. Dan Allah jadikan kita di antara hamba-hamba yang terpilih untuk masuk syurga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.